metal ion. Metal itu kita maksudnya metal yang more electropositive versus metal ion yang less electropositive. Senang nak ingat tak? Senang kan? Okay, and then halogen versus halide. Okay, tadi cukup. Tadi metal itu metal yang more electropositive, dia adalah reducing agent. Versus metal ion itu yang less electropositive, dia jadi oxidizing agent. Okay, because I told you what kalau redox is about tindak balas di antara reducing agent dengan oxidizing agent. Dapat reaction. Senang saja. Dia tak ada susah sebenarnya redox ni. Tapi disebabkan oleh banyak kita dah confuse. Okay. So halogen pula, halogen versus halide. Maksudnya halogen yang chlorine, bromine, all that, dia adalah oxidizing agent versus halide itu adalah reducing agent. Tetapi yang ketara metal ini is about, saya contoh kat sini lah, electropositivity. Okay. Yang halogen ni is about electronegativity. Yang tu lah yang awak dua kisah tentang, dua cerita tentang displacement. Okay. Metal versus metal ion. Metal akan displace metal ion. Halogen akan oxidize halide. Displace halide by oxidizing. Metal ni dia replace metal ion by process of, sebab dia reducing agent. So dia akan buat apa? Dia akan reduct kan? Betul tak? Dia akan reduce. Itu prior knowledge lah. Dia akan reduce. Dia akan reduce the metal ion. Halogen ni pula dia adalah oxidizing agent. So dia akan buat apa? Dia akan oxidize si halide tadi. Okay. Boleh Okay. Kalau awak dapat the idea tu, awak ingat macam ni je. Metal versus metal ion. Halogen versus halide. Halide tu maksudnya ion lah. Halide ion. Saya letak ion lah, senang sikit orang nak ingat. Halide ion. Alright. So today kita nak pergi kepada apa maksud, okay, apakah yang dikatakan sebagai standard electrode potential ataupun shortcut dia kita panggil SEP. SEP. Ini adalah dia punya table, okay, ataupun kita panggil sebagai SEPS, Standard Electrode Potential Series. Okay, apakah idea? What is the idea about this SEPS? Okay, pertama, yang duduk di atas itu adalah apa? Siapa? Yang duduk di atas. Yang dia tak letak negatif kat sini Okay, awak tengok sini. Okay, kat sini, this standard electrode potential dia susun daripada positif kepada negatif. Nampak tak? Positif kepada negatif. Kepada negatif kan? Maksudnya semakin negatif ke bawah, semakin stronger reducing agent. Dia kadang-kadang dia susun di atas, kadang-kadang dia susun bawah. Tapi yang penting adalah awak tengok semakin negatif ni, semakin stronger dia sebagai reducing agent. Kalau awak tengok semakin positif ni, maksudnya semakin stronger dia sebagai oxidizing agent. Nampak tak? Ini adalah tindak balas sehala. Nampak? Ke depan semua. Ke depan kan? Ke depan. Tapi kalau depan belakang, kenapa suara saya bergema ni? Okey. Boleh siapa-siapa tutup sound tak? Sekejap. Sekejap awak, saya nak tutup saya punya, saya rasa ada, kejap. Kita tutup tak sambung balik. Sebab saya dengar suara saya bergema Okey. Alright.
Ini saja yang awak boleh faham daripada this table. Okay, now kita pergi kepada macam ni. Okay. Ini apa pula ni? Okay, so sekarang ni. Okay. Dia tanya, reaction between bromine water and potassium iodide solution. Tengok, tindak balas ni. Does this occur spontaneously? Adakah dia akan berlaku secara spontaneous jika kita adding bromine water campur dengan Ki? Adakah kita akan dapat tindak balas? Okay. Yang tu yang kita ada bincang sebelum ni kan? Ingat kita ada bincang soalan baru-baru ni? Spontaneous tak spontaneous tu tengok kalau dia positif spontaneous, isn't it? Kalau tindak balas itu positif, dia spontaneous. Kalau negatif, dia tak akan, maksudnya jumlah apa reaction. ni? Jumlah cathode and anode. Yes, jumlah E not value E not value. Kalau jumlah saya buat macam ni lah. Jumlah Kalau jumlah dia positif ada tindak balas, kalau jumlah dia negatif tak ada tindak balas. Okey, kita tengok situasi ni. Dia kata highlight ions of less electronegative halogen, contohnya iodine. Transfer of electron kepada more electronegative halogen, bromine. You rasa this one will occur ke? Okay. Kita nampak occur kan? Okay. Okay. So sekarang ni kita nak kaji in terms of these values. Nampak ni. Okay, dia bagi half cell equation and the corresponding SEP for the reactant. Okay, value dia chlorine plus 2 elektron dapat positif. Bromine tambah 2 elektron pun dapat positif. Okay, dua-dua positif. So sekarang ni from this standard cell, okay, kita akan tukar menjadi macam ni. Kita akan tukar macam ni. Sebab tadi tindak balas antara bromine kan? Bromine water kan? So tindak balas antara bromine water dengan potassium iodide. Ni potassium. Kenapa dia bagi chlorine dengan bromine ni? Iodide. Saya rasa salah pun ni typo ni. Potassium tapi takkan potassium bromide kot. Takkan potassium bromide kot. Iodide. Patutnya iodine kan. Saya tengok chlorine tak bencilah kalau silap Okay, chlorine tambah 1.36. Nampak tak? 1.36 adalah siapa? Al tu. Chlorine 1.36. Okay, betul. Bromine water 1.09. Okay, sekejap. Apa sebenarnya yang dia nak cerita ni? Okay, kita ambil macam ni. Reaction between bromine dengan, kita tukarlah ni. Salah Okay. Kita ambil iodide. Iodide berapa? Okay, iodine kita dapat macam ni. Okay. Okay. So iodine tambah 2 elektron dapat iodide. Okay, E naught sama dengan E naught sama dengan 0.54 positif 0.54. Okey So maksudnya iodide lebih apa? Iodine. Dia lebih rendah kan? Dia sebagai oxidizing agent dia lebih rendah berbanding bromine sebab dia less positif. Okay. So from this
The standard cell potential is calculated as below. Okay, as below. Dia buat klorin dengan bromin pula Typo je. Oh, typo lagi. Sebenarnya silap atas ni kot. Reaction between, silap sorry. Okay, sorry lah. Saya pun kadang-kadang bukan check sangat saya tengok je. So reaction between chlorine water dengan potassium bromide. Boleh Okay, kita tengok So sekarang ni chlorine positif 1.36, bromin dengan positif 1.09. So kita akan tukar bromide kan. So bila bromide kita nak pergi menjadi bromin, dia akan tukar menjadi negatif. Dapat tak? Nampak tu? Nampak? Okay So sekarang ni kita ambil jumlah dia. Jumlah dia dapat positif 0.27. Sebab ini tambah ini. Ini tambah, okay, you akan cancelkan ni. Ini cancel, elektron cancel. Dapat klorin plus 2 bromide, dapat 2 chloride plus Br2. Inode total, you akan dapat positif 0.27. So, because positif, so maksudnya is a spontaneous. Macam tu je lah cara nak kira dia. Okay, Yang ni kita dah belajar last week. Okay. So, sekarang ni kita kena check. These reactions, yes? Ada soalan ke? Inode tu reducing agent plus oxidizing agent. Yes. Satu cara kalau dalam buku teks dia tulis jumlah inode sama dengan inode cathode tolak dengan inode anode. Tetapi sebenarnya bila kita nak dapat nilai inode cell itu adalah inode the sum, yes, the sum of oxidizing agent tambah dengan reducing agent. Tapi kita kena consider dia punya ni charge dia. Kalau yang ni you boleh pakai untuk elektrolisis boleh lah kan sebab kita ada elektron kan. Cathode anode kan. Tapi kalau displacement boleh pakai ke? Tak boleh pakai sebab displacement is only metal celup ke dalam solution. Jadi paling mudah kita guna sum lah. Boleh? Boleh. Betul lah kan? Inode cell tu sebenarnya adalah jumlah inode half cell tambah lagi satu inode half cell kan? Secara logiknya macam tu. Okay, so kita tengok sini. Okay, macam mana kita nak tahu these reactions happen spontaneously? Okay, so kita tengok secara, kalau kita tengok position ataupun based on the reactivity, based on the reactivity of halogen, kita boleh agak kan bahawa potassium chloride dengan bromin tak ada, dengan iodine tak ada, dengan klorin ada, dengan iodide tak ada, dengan klorin ada, bromin dengan iodine ada. Okey tolong accept siapa yang nak masuk tu. Okey, tapi sekarang ni bila kita nak explain, kita kena explain dari segi begini. Contohnya dia kata klorin react dengan potassium bromide dapat potassium chloride and bromin. Bromin kan? Okay, so you kena tentukan siapa yang undergo reduction, siapa yang undergo oxidation. So resepi dia senang saja, kita kata OIL-RIG. Ingat yang saya duk cakap berbanyak kali tu? Oxidation is losing electron, reduction is gaining electron. Okay. In terms of electron transfer, kita pakai resepi ni. Kita pakai resepi oil rig. Boleh tak awak?
Boleh. Saya tak larat nak ingat Boleh, semua. Saya memang pakai formula je kadang-kadang pakai formula saja. Okey, so kita dah tahu dah ini klorin ini jadi Cl-. Awak boleh juga pakai oxidation number, kan? Tolak 1, tolak 1, kosong. So maksudnya kosong jadi tolak 1 reduction, negatif 1 jadi kosong oxidation. You boleh guna kaedah apa pun, tapi kalau dia minta explain tentang electron transfer, you kena pakai kaedah Ulrich ni. Okay. So oxidation have equation like this is equation, reduction have equation dapat macam ni. So overall equation you tambah kedua-dua you akan dapat macam ni. Okay. So sekarang ni you kena explain siapa yang undergoes oxidation. Okey, sekarang ni bila kita cakap siapa yang undergoes oxidation, kita kena sebut di peringkat partikel. Boleh? Dapat tak? Di peringkat partikel. Ni peringkat partikel. Dapat tak? Peringkat partikel. Maksudnya, tapi kalau dia tanya substance. Substance undergoes oxidation, you boleh jawab, you boleh beritahu nama bahan jugalah. Okay, wait Okay, macam ni lah. Ini sebenarnya betul juga. Dua-dua betul. You boleh letak KBr ataupun you letak bromide ion. Boleh So sekarang ni substance sebenarnya substance can be bahan kan? Betul tak? Bahan kan? Bahan boleh jadi partikel kan? Betul tak? Betul tak awak? Bahan boleh jadi partikel. Jadi sekarang ni saya suggest bila kita tulis dalam bentuk half equation ataupun dalam bentuk ni menunjukkan ionic equation. Bila awak cakap siapa yang undergoes oxidation, siapa yang undergoes reduction, siapa yang jadi oxidizing agent, siapa yang jadi reducing agent, eloklah awak sebut sampai ke tahap partikel. Awak takkan hilang markah. Okay? So bromide ion, chlorine molecule, bromide ion. Bising pula rumah saya, sorry Dia orang ni tengah. Anak teacher nak balik KL ni tu yang Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh Boleh. Pasal tak habis lagi displacement ni, saya nak lompat okay, yang ni saya dah ajar dah last week kan. Sebenarnya malam ni saya nak tunjuk electrode potential. Mana electrode potential? Oh, bukan electrode potential belum lagi Okay. Boleh cikgu skip yang ni tak? Displacement of halogen ni. Sama saja. Masuk dah kan last week? Masuk dah last week kan? Masuk dah last week. Saya skip Okay, saya skip. Okay, saya ini tak boleh lah, awak tak boleh skip lah sebab ada pula ni Ni. Okay, tak apa Okay, samalah bila kita bincangkan tentang displacement of halogen from its halide solution, yang saya cakap tadi halogen versus halida. Okay, kita biasa kita akan sebut siapa jadi oxidizing agent, reducing agent. You kena explain of the observation, macam mana nak detect halogen present in the reaction, substance mana yang undergoes reduction, substance mana yang undergoes oxidation. And then jangan lupa juga half equation, overall or ion equation. Maka kisah je bila you have to explain sebab displacement of halogen, juga displacement of metal ion, kena ada berapa cerita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena ada 10 kisah. Yang this one memberikan 10 markah. Yang ni dia ada cara dia lah, 10 markah Boleh tak ni? Start daripada
kita akan mula daripada siapa yang jadi reducing agent, siapa yang jadi oxidizing agent. Lepas tu method yang kita gunakan, lepas tu dapat observation, explain the observation. Lepas tu macam mana nak detect halogen. Kemudian explain about the equation, half equation. Half equation maksudnya equation for oxidation, equation for reduction. Lepas tu the overall. And then siapa last kali, siapa yang undergoes reduction dan siapa yang undergoes oxidation. Okay, so the best way to explain adalah awak pakai this table lah. Boleh tak buat macam ni? Buat macam ni, you takkan hilang. Nak balik malam ni lah? Tak, esok. Okay. Okay, kalau you jawab macam ni, dalam table begini, you tak akan hilang markah satu pun tak hilang. Boleh ke buat macam ni, jadual? Oh, buat table ni je, bukan buat buat table macam ni je. Buat table macam PowerPoint ni. Kalau macam ni, you takkan hilang satu markah pun. Kalau kita jawab dalam bentuk table. Sebab sebab dalam penandaan biasanya mereka akan tengok point-point yang ada je. Okay, saya letak kat sini. Okay, so this one you kena explain. You kena explain reaction. Like this. Saya letak dekat sini so that awak ingat. Okay, sekarang ni saya nak pergi kepada, tengok ni. Okay. Macam mana kita nak identify presence of halogen? Awak tahu kan? Kalau kita tengok halogen dalam satu test tube, jika awak ambil bromin, katakanlah awak letak bromin water, kan? Bromin water. Okay. Lepas tu awak letak organic solvent iaitu 111 trichloroethane. Kita akan dapat color berbeza dalam 111 dan color yang berbeza dalam water. Ini awak kena tahu. Okay, so this is the color lah. Okay. Chlorine pale yellow. Kalau dalam 111 yellow. Okay. Cuma yang ni tak ada beza sangat. Chlorine, bromine tak ada beza sangat. Tapi iodine dia ada perbezaan sebab dalam organik warnanya purple. Kenapa warna dia purple? Kenapa dalam organik warna dia purple? Can you tell me? Muat ke kereta tu, Mal? Muat. Usul elok-elok main dengan. Bukan, nak letak dalam kereta tak pakai kotak. Bercalak lah beg-beg tu. Tak lah. I think you better wrap. Jangan lantak macam tu je, rugi lagi. Okey, nampak tak kenapa dia warna purple? Sebab dia duduk dalam keadaan apa? Molekul. Boleh tak? Oh, tahu tak? Yeah, this one dalam satu trichloroethane ni, the halogen exists as molecule. Setuju tak? Setuju. Dalam aqueous solution dia wujud sebagai Ion. Jadi warna dia tak sama. Itu saja penerangan dia. Okay, kita tengok sini. Example of displacement of halogen. Okay, katakanlah chlorine dengan KBr, you dapat KCl plus bromine. Inode dia 0.27. Chlorine dengan Ki dapat positif 0.82. Bromine dengan Ki dapat positif 0.55. Okey. So you rasa yang ni pula bromine tambah 2 KCl dapat apa? KBr. Boleh dapat ke? Sebab dia negatif. Tak boleh. So tak ada. Nampak Take note tak ada reaction. Okay. Iodine dengan KBr dapat negatif. Ada ke? Tak ada. So tak ada lah. Kalau tak happen, tak ada produk lah. No product. So tindak balas tidak berlaku.
So dia akan kekal sebagai macam ni saja. Nampak tak? Itu pengukuhan yang saya nak beritahu awak lah. Okay, take note dia kata take note. Okay. Bromide ion and iodide ion also can be oxidized by other oxidizing reagent. For example, acidified. Kalau dia letak H+ begini, awak kena faham dia adalah apa? Acidified. Ingat dia mesti acidified. Potassium manganate mesti acidified, potassium dichromate pun mesti acidified. Baru dia jadi oxidizing agent yang kuat. So maksudnya kalau kita tengok dekat sini, bromide ion dengan potassium manganate acidified, positif. Bromide ion dengan potassium dichromate acidified also positif. So iodide dengan potassium dichromate acidified also positif. Iodide dengan potassium dichromate acidified is also positive. Maksudnya ini ada reaction. Yes. Okay. Habis. Yang tu saja. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat tentang displacement? Kalau sum of inert dia positif, so the reaction occur simultaneously. Yes, okay. Sum of inert for reducing agent dan oxidizing agent. Okay. Dapat positif maksudnya ada spontaneously. Okay. Okay, apa lagi yang kita boleh cakap tentang ini? Yang tu je lah. Kita tengok positif inert saja. Sum dia mesti positif inert. Okay. Susah ke? Simple aja kan? Senang je kan? Senang saja kan? Nanti dia tanya awak soalan gini je. Ada tindak balas ke? Spontaneous ke tak spontaneous kan? Okay, now kita, yang ni nak belajar tak? Transfer of electron at a distance. Saya rasa saya kena ajar ni sebab hari tu buat soalan macam blur Okay, kenapa kita kata transfer of electrons at a distance? Sebab elektron itu move. Okay, elektron itu move. Katakanlah kita ada satu U-tube ni. Okay, ini ada electrode. Ini ada galvanometer. Okay. Okay. Okay, ini ada katakanlah sini reducing agent, negative terminal. Ini adalah oxidizing agent, positive terminal. Elektron akan move from negative terminal, reducing agent to oxidizing agent iaitu positive terminal melalui apa ni? Lita luar apa dalam bahasa Inggeris? External circuit. External circuit. So the word, okay. So the word yang bermaksud, yang dimaksudkan dengan at a distance to refer kepada ni external circuit tu lah. Okay, maksudnya ini betul lah reducing agent transfer electron kepada oxidizing agent. Okay, tengok sini. Okay, so this is the diagram. Okay, kalau you dapat soalan macam ni, first kali langkah pertama bila kita dapat gambar rajah begini, kita kena kenal pasti siapa jadi reducing agent, siapa jadi oxidizing agent. Okay. Langkah ketiga, kita tentukan siapa jadi negatif terminal, siapa jadi positif terminal. Boleh? Okay, langkah kelima, kita tunjukkan movement of electron daripada negatif terminal kepada positif terminal. Boleh? Boleh dapat tak 5 langkah tu? Boleh. So senang saja kan? Okay, please remember, reducing agent, dia buat apa?
Dia oxidation. Dia adalah OIL. Losing electron. Jenat. Okey. Oxidizing agent dia adalah RIG. Senang saja. Oil rig. Reducing agent dia mesti, macam mana kita nak ingat reducing agent ni OIL? Cuba kita cari formula sekarang. Cepat awak pikir. Kita kena ada banyak cara nak mengingat. Siapa ada idea macam mana nak ingat reducing agent itu adalah OIL? Oxidizing agent adalah RIG. Terbalik kan? O jadi R. Balik. O jadi R. R jadi Oh. Terbalik saja. Okay, dia terbalik. Okey ya. Okey, sekarang ni konsep dia. Okey, so 5 benda ni saja yang awak kena kenal. Okey, so langkah ke-6 ialah, langkah ke-6 adalah awak kena ni. Kena cari ion dekat sini. Langkah ke-7 awak cari ion dekat sini. Tapi tak apalah, awak dah tahu reducing agent kan? Okey, ion. Okey, now kita pergi kepada konsep. Okey. So konsep dia ada pertama sekali, reducing agent loses electron, hence oil, undergoes oil. Call electrode dia dipanggil negative terminal ataupun anode. Okay, so sekarang ni dia nama lain dia juga adalah anode. Dan nama ini adalah kathode. Banyak nama pula kan. Macam tu Okey. Dia cakap dah flow through the connecting wires to the oxidizing agent. Oxidizing agent akan accept electron, hence undergoes reduction. Okey. Maksudnya oxidizing agent akan mengalami RIG, rig. Okey. Reducing agent akan mengalami oil. Boleh ingat tak? Reducing agent akan mengalami oil, oxidizing agent akan mengalami rig. So, electrolyte ni, yang ni kan, ni. Tujuannya untuk allow movement of ion to take place, thus completing the electric circuit. Yang ni saja tips dia. Ni si siapa ni? Acid sulfuric Acid sulfuric tu jadi yang dekat situ Okay, dia allow movement of ion. Kalau awak cakap allow movement of ion tak cukup. Awak kena cakap allow the movement of ion to complete the electric circuit. Okay, cuba kita tengok soalan ni. Macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Cari oxidizing and reducing agent first. Okay, kalau saya akan cari reducing dulu. Okay, siapa jadi reducing? Okay, sekarang ni, nak cari reducing agent. Langkah pertama. Mana nak ingat kan? Okay, iron 2 sulfate solution, acidified potassium manganate solution. Yang ni kalau kita tak pernah baca buku, kita memang tak boleh tahu. Okey. Tapi kita boleh tahu daripada pengalaman kita yang lalu, iron 2 akan jadi apa? Ion 3. Ion 3. Yes. So kalau iron 2 jadi iron 3, dia kena buat apa? Oxidation. Oxidation. Yes. Oxidation. Dia oxidation, dia adalah reducing agent. So dah dapat dah, ini adalah reducing agent ni. Okey. So tak payah pikir-pikir dah lah, dah tahu dah yang ni adalah oxidizing Agent. Dan dia mengalami RIG, rig. So
boleh tak kita beritahu movement of electron arah mana? Boleh. Boleh. Yang mana? Dari negatif ke positif. Yes. Siaplah kita punya analisa. Siap dah analisis kita. Okey, sekarang ni barulah kita pergi kepada soalan. Dia kata sama juga benda 10 perkara tadi. 10 perkara. Siapa yang undergoes reduction? 1. Undergoes oxidation. 2. Oxidizing agent kenapa? 3. Reducing agent dia tu kenapa? 4. Okay. Apakah methods untuk buat eksperimen? Okay. Observation. 1, 2, 3, 4. Apa? Explain the observation. Alright. Half equation. Overall equation. Which electron is anode? Which one cathode? Direction of electron flow. Dah jadi 11. Kenapa ada 11? Silap. Kenapa ada 11? Sebab ada ni. Sebab itulah nama dia. Sebab itulah nama dia transfer of electron at a distance. Nampak tak? Nampak tak awak punya pengetahuan bertambah lagi 1? Tadi ada 10 saja kan? Nampak tak awak punya pengetahuan bertambah? Tadi ada 10. Displacement tak ada movement of electron. 10 saja. So, yang ni ada movement of electron at a distance. So, kena tambah lagi 1 explanation. So, jadi 11. Kita tengok ni. Okay. Jom kita cuba. Macam mana? Okay. Dia bagi potassium bromide, acidified potassium manganate ini, okay. Dia bagi potassium iodide dengan acidified, dia bagi bromine water dengan iron 2 sulfate, dia bagi iron 3 sulfate dengan stannum 2 chloride. Oh, habis dah Okay, so macam mana kita nak keluarkan 10 tu? Okay, so sekarang ni macam mana nak buat table tu? But tell me, table apa yang kita nak buat? Oxidizing agent dengan... Saya kena tengok Zat. Oxidizing agent. Saya pun tak ingat dah. Mana tadi? Okey, mula-mula sekali kita kena buat tindak balas dia kan? Okey, tak apa. Dia tak. Okey, mula-mula kita kena tulis apa? Substance yang undergoes, mana dia? Ni. Substance that yang undergoes oxidation. Substance yang undergoes reduction. Okey, kita buat table ni dulu. Boleh? Boleh. Okey, kita buat table tu. Buatlah table. Okey. Dah tinggal 4 lagi, siap. Tinggal 4 kotak, siap. Okay, so substance yang undergoes oxidation, substance yang undergoes reduction, oxidizing agent, reducing agent. Okay, siapa? Okay. Sebelum kita tahu siapa, kita kena buat apa dulu? This one ada, boleh buat tindak balas ke ni? Boleh buat equation, chemical equation ke? Ni, kalau tindak balas macam ni, agak-agak boleh keluarkan chemical equation ke? Half equation. Boleh tak? Boleh keluar tak? Boleh. Keluarkan yang kita boleh equation. buat adalah half equation saja. Kat sini. Half equation kat sini. Dengan kiri, dengan kanan. Okey, so tak apa. Sekarang ni kita bagi tahu siapa yang undergoes oxidation. Antara bromide. Okay, sekarang ni senang saja. Macam mana awak nak fikir ni? Cara paling mudah. Yang release elektron. Okey, siapa yang release elektron? Potassium bromide. Ni. Bromide dia Br tolak kan? Ya. So dia mesti release elektron. Jadi siapa? Jadi Reducing agent. Bromine Br tu. Okay, bagus. Okay, 2 Br.
Okay, so maksudnya dia adalah reducing agent, agent. So kita tulis kat sini siapa? Bromide ion. ion. Okay. So dia juga akan undergoes oxidation kan? Yes. So kita tulis juga sebagai bromide So boleh siap? ion. Benar. Kalau teknik apa benda lah kita nanti. Okay, so sekarang ni ini Kalau kita depa ambil. acidified potassium manganate solution. Awak yang ni senang, awak tahu tak kenapa dia dah tulis negatif positif. Negatif kan? positif. Nampak dah ni? Nampak. Ha, bila dia Negatif negatif dia terminal. dah bagi clue kat awak dah, dia dah tahu dah ini reducing agent. Okay, sekarang ni potassium manganate siapa pula? MnO formide. Yes, MnO4 tolak tolak dia jadi apa? Mn2+. Yes, Mn2+. Sebenarnya kat sini dia adalah formulanya adalah Mn 4 tambah H. 7+. Setuju Dia perlu ini tolak elektron, okey? Dia perlu terima berapa nak jadi 2? 7 plus nak jadi 2 plus. 5. Yes, 5 elektron. So sekarang ni kita nak tulis oxidizing agent siapa? MnO formide. Ion. Okay. Reduction pun? MnO formide. juga. Ion. Okay. Okay, so dua-dua boleh terima Okay, kadang-kadang substance awak boleh cakap bromide ion ataupun manganate ion, bromide. Tapi kalau dia minta reactant, awak nak jawab apa? Awak kena bagi nama penuh dia. Reactant dia awak kena bagi nama penuhnya iaitu potassium Bromide solution. boleh and then acidified potassium manganate. Okay. Kalau awak bagi nama ion ni nasib lah kalau skema terima betul lah. Tapi lebih reactant kita lebih kepada nama penuh dia, bahan-bahan itu Okay, so sekarang ni apa yang berlaku dekat sini, half equation kat sini? Dia akan transfer of electron. Okay, so dapat tadi kan ni, dah dapat dah ni kan? Dah dapat dah. Yang ni pun dah dapat dah. Okay, tapi sekarang ni awak kena tulis overall equation. Macam mana nak tulis overall equation? Okay. Tadi ferrum ke? Tak ingat dah. Soalan tadi? Bromide ke apa? Potassium bromide. Potassium bromide. Kan? Tadi awak tulis bromide ni Br minus. kepada bromin. Br2 plus 2 elektron. Ni Br2. betul? Betul. Betul. Okay, sekarang ni awak tahu tak macam mana nak imbangkan manganate? Ingat tak macam mana? Manganate daripada MnO4 iaitu 7 positif. Okay. Dia jadi Mn2 positif. Maksudnya dia kena terima 5 elektron. Okay. Awak agak-agak dia kena ada asid tu untuk apa? Sebab asid tadi nak sambut oksigen ni. Nampak tak? Ada oksigen kan? Ni. Dia kena ada hydrogen ion. Sebab nak sambut H ni, so kita akan dapat water. So this is the equation. Tapi sekarang ni kita kena balance. Kita kena balance. How are we going to balance? Okay. Kalau awak tengok any
chemical formula yang ada oksigen, ada reaction, tengok tak tahu letak apa lah. Mesti ada hydrogen ion. So dia dapat water. So sekarang ni, macam mana kita nak balance? Cuba tunjuk teacher macam mana nak balance. Nak balance apa dulu? O dulu. Okay, O jadi 4 kan? Ya. So letak sini. 4. Okay, lepas tu lah ni dah jadi berapa? Ada 8 H. Kan? Dah balance already. Okay, so sekarang ni awak dah dapat half equation. Okay, half equation tadi. Half equation. Okay. Half equation dapat apa? Campurkan semua. Campurkan semua, kita akan dapat 2 Br tolak. Tambah dengan mangan. Tambah 5 elektron. Tambah dengan 8 H+. Okay. Okay, so sekarang ni masalahnya adalah yang ni 5, yang ni 2. So nak buat apa? Kena kali. Darab 5 darab 2. Ya, yang ni 2 darab dengan 5. Yang ni darab dengan 2. So kita akan dapat 10. BR. Lepas tu kita akan dapat 2 ml. So kita akan dapat 10 10. elektron. Jadi kita dapat 16. So kita akan dapat 5 Br2 tambah 10 elektron. So elektron ini kita cancel. Cancel Cancel, so dapat yang ni je lah. So kita akan dapat equation dia menjadi 10 Br tolak. Complicated sikit lah kan. Tambah 2 Mn O4 tolak. Tambah dengan 16 H+. Dapat. Tapi hang letak hang setik ni tak? Ni tadi ni. Tertinggal ni. 5 BR. 8 air. Okay. 5 Br2 tambah dengan 8 air. Jinak sebelah setik tu. Panjang sikit lah. So siap lah. Lepas tu you cuma bagi tahu electron movement daripada siapa ke siapa, dari sini ke sini. Siap lah. Siaplah 10 cerita tadi. Half equation sudah, overall equation sudah okey. Kenapa oxidizing agent? Kenapa kita kata potassium bromide ini adalah oxidizing agent? Boleh beritahu teacher kenapa? Sorry, bukan oxidizing agent, reducing agent. Kenapa dia jadi reducing agent? Sebab dia undergoes oxidation. Dia release elektron. Okay. Dia lose elektron. Dia lose elektron dan undergoes oxidation. Oxidation. Boleh lah. Sebab awak kena ingat, yang ni, kenapa dia buat tajuk? Kenapa dia buat tajuk movement of transfer of electron at a distance? Kenapa dia buat tajuk macam ni? Kerana tidak ada pencampuran kan? Nampak tak? Tidak ada pencampuran between potassium bromide dengan acidified potassium manganate. Did you notice? Kan? Dia tak campur pun. Tetapi orang ini yang bebaskan elektron, dia boleh pergi ke sini dan dia ni bertindak balas. So dia jadi special case, kita dapat keluarkan tajuk transfer of electrons at a distance. Sebab itu kita tak boleh nak tulis chemical equation sebab kita tak react pun. Perasan tak? Kita tak tambah pun dua-dua bahan ni. Kalau kita mix dua-dua bahan tu barulah kita ada chemical equation. Tapi kita ada ionic equation bila kita tambahkan half tambah half. Ya, siapa nak tanya soalan apa dia? Lepas tu observation dia kita nampak apa? Okay, observation. Okay, potassium bromide warna apa? Selalunya dia adalah colourless. Bromin warna apa?
Brown. Okay. So colourless to brown lah. Okay, macam mana kita nak confirm is a bromine? So kita nak confirm bromine, kita buat tindak balas tadilah yang tadi tu. Ni. Kita pakai satu trichloroethane dapat warna brown menunjukkan bromine. Okey? Samalah dengan sini. Sini macam mana kita nak tunjukkan bahawa mana tadi? Macam mana kita nak tahu this one berlaku ni? Ni. Manganate warna apa? Purple. Okay, so purple become Pink. Colourless. Mana ada pink? Purple become colourless. Maksudnya observation di lengan kiri dan lengan kanan. Okey. Boleh tak? 11 cerita, Boleh. 11 kisah. Okey, cuba tengok yang ni pula. Okey, mula-mula buat jadual. Okey. Siapa yang menjadi okeylah, saya start dengan siapa jadi reducing agent dulu. Siapa jadi reducing agent? Siapa jadi oxidizing agent? Siapa yang undergo oxidation? Siapa yang undergo reduction? Okey, boleh? Okey, bagi tahu teacher jawapan dia. Reducing agent potassium iodide. Reducing agent potassium iodide. Sebab dah tahu dah ni kan? Ini I minus. Iodide. Tolak kan? Mestilah dia tukar jadi apa? I2. Dia mesti tukar. Sebab dia buang elektron. Dia buat apa? Sebab dia buang elektron. Dia lose elektron. Dia lose elektron. So bila dia dia jadi reducing agent. So kita letak siapa sebagai reducing agent? I minus ion. I minus ion. Iodide ion. Okay. Oxidizing agent? Dichromate. CR2 CR2O7 2 minus ion. Siapa yang undergoes oxidation? I minus ion. Iodide ion. Yang undergoes reduction? CR2O7 minus ion. Ulang balik saja. So elektron move daripada negative terminal to positive terminal. Okey. Lagi apa lagi yang kita nak cerita? Half equation. Half equation. Ni dah buat dah satu half equation kan? Yang ni pula. Yang ni macam mana? Dah kena charge bateri dah. Sekejap lah. Bateri nak habis. Tak boleh. Aduh, sekejap sangat dah bateri . Teacher punya surface ni pun tak boleh buka terlalu lama. Sekejap lagi dia gila . Dia hanging. Okay, saya dah charge. Okay. Okay, kita tengok. Jom kita buat dia punya. Awak buat sesama . Jom kita buat dia punya whiteboard saya. Ni. Okay. Kita tambah lagi satu. Siapa tadi? Antara siapa dengan siapa? Iodide? Iodide dengan dichromate ion. Jadi? I2 plus 2 elektron. Dichromate CR2. 2 I minus depan. Okay, ni. CR2. CR2O7 2 minus. Jadi apa? CR3 CR3 berapa? 3 plus. 3 plus. So sekarang ni saya pun tak sure. Are you very sure chromium berapa?
Tak sure. Tak sure. Okay, so kita kira kita kira kromium. Kita kira kromium, kita letak kromium 2. Ni kita kena kira dia punya ni. O ni 7 kan? Total dia 2 tolak. Total. Tolak 2. Tolak 2. O7, oxide berapa? Negatif 14. Negatif 14. tu. So kromium 2x. 2x. X dapat berapa? 8. 6. 6. 6. 6. 6 plus 6. Tambah 6. Plus 6. Okey, sekarang ni 3 positif ke negatif 3? Positif 3. Positif. Oxidation number. Positif. Oxidation number positif duduk belakang, okey? Okey. So this one. Okey, so sekarang ni 6 positif menjadi 3 positif. So dia kena buang berapa elektron? 3. 3 Okey, so dia elektron. dia bukan dia kena buang 3 elektron, dia kena Dia terima kena kan? receive. Dia kena receive 3. 3 elektron. Okey, sekarang ni ada oksigen. Kena ada hidrogen. Ada hidrogen. Ada hidrogen. Okey. Hidrogen ion. Okey, berapa? Okey, dapat air. Water. H2O. Okey. Okey, jom kita balance. Balance kan? Oh, ada 7. Oh, 7. 7. 14 H. Ada 14. Yap. Siap lah. Cok. Ada lagi satu. Ni. Oh, Oh, 2. 2. 2 plus. CR. Siap. Okay, so sekarang ni nak balance. Okay, ini. Kacau lah pula saya padam. Okay, tarik semua. Okay, campur semua. Okay, sekarang ni ada 3 elektron. Sini 2 elektron. So macam mana nak balance? Darab dengan darab 3. Yang ni darab dengan 2. 2. okay, so kita tulis balik. So dapat 6 campur dengan 2. Okey. Okey, kali ni saya tak mau, saya potong siap-siap. Jimat masa. Okay. So campur dengan 14 kali 2. Ui, banyak benar 28 H. Betul ke ni Tapi sebab tu soalan jarang keluar soalan macam ni. Dia tahu budak-budak tak larat nak kira banyak-banyak kan. So 4 CR 13. Itu. Okey, tambah dengan 14 air. 14 water. Jadi mungkin tidak hairan jika suatu masa nanti akan keluar soalan macam ni. Dia setakat ni dia baru tanya sampai manganet saja, tapi sebab awak KSSM, dia assume budak KSSM lagi pandai kan. Dia akan tanya Yalah lebih pandai belajar. Kan yes. Kalau susun tu dia ada cara nak susun dia. Ikut turutan dia ada. Ke susun. Biasanya kita tulis sebagai sini depan Metal duduk depan ni. Teacher, I2 tu tak tulis ya? Oh, I2 hilang. 3 iodine. Okay, ada cara nak susun. Okay, soalan yang bagus, ada cara nak susun tak? Sebenarnya tak kisah pun sebab awak ambil reducing agent dulu kan. So kita letak, kita tambah macam dapat macam ni lah. Tapi selalunya dia letak apa? Chromate dulu kan. Betul tak? Sebab
nampak macam dia lebih dia metal. Biasanya bila kita susun kita beri keutamaan kepada metal. Boleh? Metal dulu. Boleh. Okey. Tapi macam ni pun sebenarnya SPM terima je Okey, now kita pergi kepada habis. Ni macam mana? Okey. Ambil sampai mahir. 4. Start dengan reducing agent, oxidizing agent. Siapa yang undergoes oxidation, siapa yang undergoes reduction. Okey, cepat. Cepat. Yang mana paling senang? Awak nak buat yang mana satu dulu? Reducing agent. Kenapa reducing agent? Reducing agent. Ferrum 2. Kenapalah Ayam soalan tu. dah bagi siap-siap benda ni Kan? Dia dah bagi siap-siap Kalau tak ada negative positif dah tahu dah kan? Hmm. Dah tahu dah jawapan sebab ini akan menjadi iron 3. Iron 3 ya. Dan dia akan bebaskan elektron. Plus elektron. Okay, so how do we write? Ferrum 3 Ferrum 3 iron. Ferrum 2 plus iron. plus Ferrum 2 plus. ion. Oxidizing agent Oxidizing agent is BR minus. BR2 BR2. molecule. molecule. Okay, oxidation. Oxidation is BR2. Ion. Apa sorry. BR2 oxidation? Fe2 plus ion. Kan saya cakap tadi Ferrum reducing plus ion. agent itu mesti Itu oil. Dia terbalik. Yang ni Okey, so sekarang ni step ke seterusnya kita buat apa? Half equation. Half equation. So ferrum kepada ferrum 12 kepada ferrum 3 Ferrum 2 plus plus elektron. Yang ni Release. BR2 plus 2 elektron. dapat 2 BR BR minus. 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 dapat dah. Lepas tu tambahkan kedua-duanya. Kan? Tambah dua-dua dapat ionic equation. Okay. Sekarang ni warna. Warna water warna apa? Brown kepada Brown. brown tu Colorless. 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 Iron tu sulfate warna Green. green kepada Green to ferrum brown. 3 warna Brown. brown. Okey, macam mana kita nak detect bromine water? Kita pakai 111 Trichloroethane. trichloroethane. Macam mana kita nak detect ferrum 3 plus ion? Kita letak dalam NaOH. Yes, pakai NaOH. Siaplah awak. Okay, tengok pula yang ni. Wih, sekejap betul lah. Okey ni. Mula-mula buat apa? Kita biru pula jadual. Cari buat reducing jadual. agent. Okay, lepas tu Reducing agent. tulis apa? Cari Reducing agent. Lepas tu oxidizing, Agent. oxidation, reduction. reduction. Okay, siapa jadi reducing agent? Soalan ni Ion. sebab dia dah bagi benda Allah ni kan. Cepat CL dapat. minus ion. Cl minus. Cl Apa? minus. Awak cuma tengok. Okay, kalau tak ada positif negatif ni macam mana kita nak fikir? Kita tahu bahawa stannum 2 ni kan dia ada 2 oxidation number kan? So stannum 2 jadi apa? Jadi stannum 4. Oh. Okey. Iron 3 Oh, yang tu dia ambil standard, dia tak ambil CL lah je. Oh, Jadi silap. I'm so sorry. Cikgu pernah silap. Stannum tu boleh tukar je sebenarnya. Okeylah, kita ambil chloride Silap-silap chloride. Okay, chloride jadi CL2. sebab dia lebih kuat CL okey. Kenapa kita tak boleh ambil stannum? Stannum boleh tak jadi stannum pun boleh lah ya. Sebab stannum boleh tukar menjadi stannum 4. Dan dia membebaskan elektron kan?
Nak tahu macam mana Syed nak guna yang mana tu? Wah, ini soalan ni akan Kontroversi. kontroversi sikit lah kan, betul tak? Betul. Sebab Stenham ada dua ni. Sebab tu dia letak nombor 4 Dia ada bagi jawapan, tak bagi So sekarang ni Stenham S2 plus jadi 4 plus dia kena buat apa? Dia bebas elektron juga kan? Betul. Dia bebas elektron kan? Okay, chloride pula. Chloride jadi klorin pun akan bebaskan elektron kan? Okay, so sekarang ni siapa yang akan jadi reducing agent? Okay, kita kena back kepada SEPS kita. Okay, mana? Ni. Okay. Kita tengok muka surat berapa Muka surat berapa 24. Okey, kita tengok standard electrode potential SEPSS. Ni. Okey. Soalan tu bagus tau sebab soalan tu bagi kita kena buat decision between two. Pasal tak? Sebab tu dia duduk nombor 4. Okay, so sekarang ni kita nak tengok antara Stenham ni. So tak ada conteng kalau tu okey. So kita akan tengok antara Stenham dengan siapa? Dengan chloride. Oh, maaflah awak, tak ada Stenham kepada 4 positif Dia ada Stenham kepada SN saja. Okey, maknanya kita consider chloride lah. Tak kenapa cikgu tak pilih Stenham? Sebab warna dia tak ada perbezaan Warna dia tidak ada perbezaan dan kita tidak akan nampak dalam tindak balas tersebut. Tapi yang ni ada perbezaan. Tak berwarna kepada warna kuning. Dan ada bau Dapat tak? Stenham dia tidak ada E note untuk SN2 plus kepada SN4 plus. Dapat tak? Tak belajar, kita tak belajar Tak belajar Kita tak ada, dalam silibus kita tak belajar SN kepada 4 plus. Tapi mungkin peringkat tinggi nanti awak akan belajar okay. Kalau macam tu soalan ni kita akan ambil chloride lah Chloride Saya harap saya tak mengelirukan awak. Sebab saya nampak Stenham ni pun boleh jadi 4 positif. Jadi saya nampak dia pun adalah reducing agent. Tetapi oleh kerana kita tak ada SEPS, nampak tak? Tak ada nilai. Tak ada kan SN2 plus menjadi SN4 plus kan? Tak ada kan? Tak ada. So teacher drop discussion tu. Saya ambil chloride saja. Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh Senang korang ni kan? Okay. So sekarang ni, samalah. So reducing agent siapa? Cl minus ion. Okay. Oxidizing agent? Fe3 plus ion. Oxidation? Cl minus ion. Reduction? Fe3 plus ion. Habislah. Lepas tu warna. Lepas tu awak akan buat Fe3 plus kepada Fe2 plus. Dia akan terima elektron kan? So you akan buat equation. From brown to green. Brown to green.
So you akan buat contohnya Fe3 plus Plus elektron. elektron dapat Fe2 plus. Lagi satu chloride Cl2 Cl. minus. Plus 2 elektron. so darab dengan 2 kan. Darab 2. So kita akan dapat 2 Fe3 plus 2 Fe3 plus plus 2 Cl minus produce 2 Fe2 plus Cl2. habis. Siap. Teacher, Yes, kalau dalam SEPS tu, Aha. F, Setuju. F, Setuju. Okey. Fe3 plus tu kan atas daripada Cl2 tu. Cl minus pula bawah daripada Fe2. Okey, sekarang ni kita tengok yang ni. Yang ni kan? Tadi saya snap okey. Okey, sekarang ni Fe2 plus ni, Fe3 plus sayang, ni kan ni? Yang tu. Okey. Positif. Lagi satu? Klorin. Cl minus. Cl minus ni kan? Awak. Kan tak boleh ke? Tak boleh tak ada reaction ke? Kan tak boleh ke? Tak boleh apa? Tak boleh. No, dia tak ni lah, dia tak boleh reaction. Okey, tadi tak ada reaction. Sebab Kalau patut sum dia dia bukan you campur. Kalau sum dia. Betul. Tadi chloride kan? yes. Chloride kepada klorin kan? Okay, so Yeah. kalau chloride kepada klorin, ni, ini, so kita akan dapat dia negatif kan? Yeah. Betul tak? Okay. Fe3 plus tambah elektron dapat positif. 0.77. Okay, cuba awak tambah dua-duanya. Dapat negatif je. Oh, negatif. So maksudnya tak ada reaction lah kan? Ya. Kalau macam tu, kita kena consider siapa? Kena consider siapa dalam soalan ni? Pakai sulfate boleh je? Tak boleh. Kita Boleh. kena consider stannum sebenarnya. Dia jadi SN lah saja. Dia jadi SN. SN tu plus SN jadi dua SN positif, jadi SN. plus 2 elektron. SN4 plus tak boleh? Okay. Kalau Plus 2 elektron situ. sekarang ni Fe3 plus campur elektron kan? Ni. Ya. Elektron ni akan terima sini kan? Okey. Cik baik awak perasan. So maksudnya SN 2 plus akan terima 2 elektron kan? Jadi SN. Betul? Yes. Okey. Sekarang ni cuba kita tengok kita punya ni. Kita tengok kita punya ni tadi. Boleh dapat tak? Kalau SN dengan ferrum. Dia kena SN bukan SN2 plus. SN2 plus tambah 2 ni adalah tolak negatif 0.14 kan? Ya. Betul? Kalau ferrum 0.77 tolak 0.14 dapat positif tak? Tambah 2 ni. Dapatlah. Dapat. Dapat. Dapat berapa? So kita akan dapat positif 0.63. 0.63. Maknanya betul lah. Maksudnya sekarang ni bukan chloride.
Nasib baiklah korang dah faham Bagus jugalah soalan ni. Kan? Soalan ni sangat bagus Maknanya sekarang ni siapa yang akan jadi reducing agent? Error. Ayat. Sebab ion 3 dia boleh jadi ion 2 dengan terima elektron. Stannum chloride ni sebenarnya dia adalah SN2 positif. Takkan dia nak tukar jadi stannum awak? Boleh terima ke? Okay. Unless dia terima elektron ni main kat sini kan? Okay, so sekarang ni dalam larutan ni ada stannum 2 positif, ada chloride negatif. Tapi sebenarnya awak perasan tak? Dia tak boleh stannum 2 positif ni, dia tidak boleh bebaskan elektron sebab dia dah ion. Dia tak boleh hasilkan elektron, faham tak? Ya, dia tak boleh teacher. Tak boleh lah. Sebab stannum ni, dia kena stannum kepada stannum 2 positif plus elektron, barulah elektron boleh keluar kat sini. Dapat tak? Nampak. Jadi maksudnya masihlah klorin. Klorin ni. Lepas tu ke boleh guna sulfate je? Sulfate tak boleh. Sulfate sangat-sangat tinggi Kita tengok balik ni. Sulfate duduk kat mana tu? Sulfate duduk mana tu? Bawah sekali. Tu. Dulu masa zaman dulu ada eksperimen sulfate ni, tapi kita kena pakai air batu yang sangat banyak. Sebab dia sangat kuat sebagai ni. Sulfate nak discharge, dia kena bebaskan elektron. Dan dia sangat stabil. Sebab tu dia strength dia sebagai reducing agent sangat-sangat rendah. Okey, sekarang ni tadi awak cakap kat saya, teacher, kita tak boleh. Okey, tadi kita kata sum tu kan? Awak perasan tak? Kita tak akan guna konsep sum tu dalam hal transfer of electron in a distance. Sebab tadi saya dah cakap, kita bukan campur dua-dua bahan ni. Kita bukan campur, faham tak? The special about transfer of electron in a distance ini adalah elektron tu saja yang pergi kepada larutan tersebut. Faham tak? Kita bukan campur dua ini campur ni. Dan ada spontaneous reaction. Awak nampak tak? You get it? Nampak. Sebab itu dia dibincangkan dalam topik asing bertajuk transfer of electron at a distance, menunjukkan bahawa tindak balas yang berlaku ini hanyalah melibatkan larutan ini menerima elektron dan larutan ini menerima elektron dan larutan ini membebaskan elektron. Maksudnya teacher kalau transfer at a distance, dia tak kira sum lah teacher? Tak kira sum. Okay. Sebab kita hanya cerita tentang larutan yang boleh bebaskan elektron, larutan yang boleh terima elektron. Elektron itu akan mengalir melalui wire kat luar. Teacher. Yes. Maksudnya kalau guna OH minus tak boleh? Kalau ada solution kan? Mana ada OH minus kat sini? Air. Air ada solution. Tak boleh. Sebab ini dia sangat, bila kita letak ini saja, kita consider ini adalah larutan yang pekat. Air tu sangat sikit. So air tu air tu dah jadi audience saja.
But it's a good question, it's a good discussion sekarang ni sebab kita nampak bahawa, nampak tak faham tak soalan ni? Soalan transfer of electron at a distance hanya melibatkan ceritanya, kisahnya tentang larutan yang boleh bebaskan elektron dan larutan yang boleh menerima elektron. Okay, larutan yang boleh bebaskan elektron tu kita panggil sebagai reducing agent. Larutan yang boleh menerima elektron itu kita panggil sebagai oxidizing agent. Okay, ada lagi soalan tak? Wah, hebat ni discussion malam ni sampai dekat pukul 11 malam dah ni. Faham saja. Faham. Okey. Okey, kalau macam tu teacher nak tunjuk soalan tunjuk soalan. Temu kimia pula silap ni. Okey. Ini saya pergi download pula dah yang ni Patutnya saya ambil yang awak punya soalan hari tu kan. Sambung sana. Ni. Ini. Cuk. Balik. Silap. Ni. Betul kan? Kita punya kan ni? Dah bincang itu kan? Betul. Dah bincang dah. Okey. Bukan dah bincang ke ni? Saya bincang dengan siapa ni? Tak bincang kita je. Bincang dengan awak ke bincang dengan ni tak buat lagi okey. So soalan dia biasanya melibatkan macam ni lah. Dia akan tanya, saya kena tunjuk juga soalan keseimbangan redox kan. Soalan dia tanya okey, dia tak akan bagi kat awak negatif positif. Nampak tak? Nampak. Awak kena kenal sendiri. Okay. So sekarang ni basically kita punya idea tadi, idea utama kita kata larutan yang boleh bebaskan elektron itu adalah reducing agent. Kan? Okay, so kita cari siapa yang release elektron antara ini dan Iron ini. 2. Iron 2 lah sebab iron 2 jadi kenapa jadi hitam ni? Okay, nak ambil purple, okay. So iron 2 jadi iron 3. Lagi elektron duduk di mana? Oxidation. Plus. So dah tahu dah elektron keluar kat sini kan? Pergi sini, masuk ke sini. Siapa yang akan terima? Dichromate ion. Dichromate. Tahu dah. Dichromate solution. 5, 6 ni. Nampak dah 6 kan? Dia dah bagi dah. So maksudnya chromium akan terima 3 elektron menjadi CR3 positif. Tapi bila kita tulis equation dia mesti melibatkan dichromate. CR2 O7 2 tolak. Okey. Plus 3 elektron. Kita akan dapat chromium 3 plus Dan yang ni warna dia jingga orange. Yang ni warna dia green. Kau kena tahu warna dia orange to green. Yang ni green to brown. Brown. Okay, so cuba kita tengok apa soalan dia tanya. Soalan dia tanya state the function of dilute sulfuric acid. To allow movement of ion. Allow the movement of ion. Ada 2 point kat situ. Circuit. Ya, dia kena ada 2 point kat situ Point pertama allow movement of ion. Point kedua complete the circuit. Write half equation for the reaction at carbon electrode X. Tadi you cakap reducing agent kan? Okay. So bila you tahu dia sebagai reducing agent, cepat-cepat tulis dekat sini dia adalah negatif kat sini. Dan positif dekat sini. Jadi awak tak silap. Awak tak celaru dah. Tahu saja kenal pasti reducing agent, terus tulis terminal tu apa. Lepas tu dah boleh tulis half equation.
Mana X-nya? X-nya. Dah tulis dah kan half equation? Dah tulis half equation. Dah state dah color change. Dah state dah. Describe briefly a chemical test to identify the cation formed at electrode X. Macam mana you nak confirm existing of ferrum 3+? Guna NaOH. So, tapi cara menulisnya mestilah Succession. kan action POC. POC, betul. POC, procedure, observation, action. Conclusion. Procedure mesti ada action plus reagent Reagent. plus apparatus. Apparatus. So how do we write? Action. At At NaOH 1 cm. Tak payah 2 cm. kot. Sebab satu markah saja. NaOH. NaOH Tu. into Test tube containing Fe Fe 2 plus ion. itu. Okay, Yeah. boleh dah? Boleh. Okay, lepas tu you dapat warna apa? So Green solution. Green solution Form. green turns green to turns Tu brown brown. solution. brown So green Precipitate. precipitate. Okay, lepas tu conclusion Fa3. boleh. Macam tu je cara dia. Alah, awak boleh ikut tips ni kan, awak takkan salah, awak dapat A+ je. Senang saja POC, procedure, action plus reagent plus apparatus. Okay? Tak ada apparatus kosong tau, tak ada reagent pun kosong. Ada action, tak ada reagent, tak ada. Ada reagent, ada apparatus, tak ada action pun kosong. Teacher, Yes. kan dia asal green solution. Bila ditransfer elektron, dia jadi brown precipitate. Brown precipitate ni lepas kita tambah sodium hydroxide. Dia dapat brown color. Tapi bila tambah NaOH baru kita dapat brown precipitate. Kalau kita cakap Jadinya green brown turns to solution brown je also. boleh saja. Brown saja? Tak Green boleh lah sebab kita nak identify. Chemical test to identify. Kan? Kita nak buat test dengan sodium hydroxide. Bukan kita buat observation yang kita nampak semasa teacher. eksperimen tu. Yes. Kenapa dia boleh green solution turns brown precipitate? Okay. Kalau macam tu patutnya tadi apa? Okay. So maksudnya we shouldn't tulis macam ni silap. Dia tak turn. Kita cakap apa? Bila kita tambah ke dalam itu kita dapat apa? Terus brown. Brown precipitate is formed. Yeah. Sorry lah ya. Teacher pun dah nyanyuk dah tengah malam ni. Okay. Betul. Boleh? boleh. Betul lah tu. Ada lagi yang silap yang kita boleh recheck sesama Okay, so dekat sini kalau kita cakap observation barulah green turn to green solution ataupun pale green turn to brown. Brown solution. Tak ada precipitate lagi tau. Dia hanyalah brown solution sebab ferrum 3 positif, ferrum 3 sulfate adalah solution. Brown solution. Bila tambah sodium hydroxide baru dapat brown precipitate. Kesian kat korang. Teacher asyik salah je. Mengelirukan. Saya tak perasan. Okay. Okay lah ni Okay. Referring to the reaction that takes place at electrode Y pula. Nampak tu? Electrode Y pula. Electrode Y tadi potassium dichromate kan? Okay. Apa yang dia selalu tanya?
Dia suruh write half equation. Saya tulis dah tadi. Okay, one observation. Kita ambil one observation. Apa observation yang kita nampak? Brown prismatic. Bukan brown. Observation. Warna potassium dikromat warna apa? Warna Dia Orange. green to orange to green. Orange tu? green. Green. Ya. Orange to green. Buat orange to green saja lah. Do we need to write solution? Tak payah kan? Tulis orange to green terus. Hah? Tulis orange to green terus. Yes. Okay. Saya rasa macam orange ni macam buah pula Tulis orange solution lah ya. Boleh? To green solution. Sekejap nak check. Okey, yang lain tu macam mana? Calculate the oxidation number of chromium. Bila awak tanya saya dah ragu-ragu dah betul ke tidak kan? Because I pun kadang-kadang lupa Okay, check Sat awak macam mana kita tulis observation untuk colour. Sekejap Dah habis ni redox ni kan, tak habis lagi Ni pun dah cair dah Cik rasa green to orange to green tu dah boleh lah. Sebab kita boleh tulis warna purple to colourless. Faham tak? Boleh tak? Kalau potassium manganate kita akan tulis purple To colourless. so kita akan tulis orange. Orange to green. Okay, boleh Okay. Lepas tu calculate the oxidation number of chromium. Kita dah calculate tadi. Plus 6. Kita dapat plus 6. Okay, bila soalan calculate, awak kena tunjuk cara pengiraan. Walaupun nampak macam ni. Nampak tak? Ni, bila dia cakap hitung, you kena tunjuk jalan pengiraan. Iaitu you tunjuk bahawa 2x, you tunjuk 2x Plus tambah dengan 7. 7 tolak 2 dapat tolak 2 kan? So x sama dengan positif 6. Positif 6. Selalunya soalan calculate ni dia tak bagi garis macam ni, dia akan bagi kosong tempat kosong. Habislah buku saya basah kena air tumpah. Okay, now suggest one substance to replace acidified potassium dichromate.
Acidified potassium manganate. Okay, so acidified potassium Manganate. manganate. Okay. Show the direction of electron flow in diagram 5. So you akan lukis kat From sini. kiri tu So kan. you Kiri. you tunjuk macam ni kan? GIS. Electron you tulis you lukis elektron. Macam tu. You lukis kat situlah elektron dan label kat elektron. Jadi pun selalu pelajar show direction ni you kena tunjuk pada lukis pada diagram, ya. Dia nak lukis tu dekat atas ke dekat atas wire? Lukis pada wire tu. Wire. Macam ni. Lepas tu kena tulis lah elektron. Lepas tu awak tambah macam ni. Nak bagi nampak Lukis macam ni lah, letak macam ni. Dah. Okay, so sekarang ni sama nampak tadi? Sama je soalan dia. Show direction of electron function of dilute sulfuric acid. Write half equation. Describe a chemical test. Change in oxidation number. Reaction that takes place kat electrode Q. Color change. Function of acidified ni kita dah tahu kan? Oxidizing agent kan? Okay. Write half equation. Change nampak tak soalan je sama saja. Lepas tu suggest one substance that can replace acidified potassium manganate. Samalah, cuma bahan dia saja yang berbeza. Yang kita bincang tadi. Nampak tak? Bahan dia saja yang berbeza. Sama saja soalan dia. Apa substance yang boleh replace bromine water? Chlorine water kan? Observation. Jika tetrachloromethane is used to replace sulfuric acid. Macam mana kalau sulfuric acid ni saya replace dengan CCl4? Agak-agak awak apakah hasil dia? Cepat. Ni soalan ni. Soalan menilai. Soalan. Kalaulah kita replace tetrachloromethane dekat sulfuric acid. State the observation. Tadi apa kegunaan sulfuric acid? Allow movement of ion and complete the circuit. Okey. Sekarang ni kalau kita letak organic, tetrachloromethane to organic solvent, boleh tak more ion to move dalam tetrachloromethane? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Sebab dia Maksudnya? adalah covalent compound. Ya. So sekarang ni apa yang kita nak jawab? No observation. No observation. No observation. No reaction take place. Okay, no reaction. Okay, ataupun galvanometer, no deflection. Of galvanometer. Galvanometer. Okay, no deflection of galvanometer. Okay, reason. 2 markah. Markah yang kedua. Because tetrachloromethane is a covalent compound. Yes. Habis. Is a covalent compound. Lagi? So ion cannot So, move. No free moving ion. No free? No free No moving free moving ion. Yes. Ion. Ataupun tetrachloromethane is a covalent compound, exists as a molecule. Boleh juga. Ataupun no free moving ion. Okay. Ataupun is a covalent compound, exists as molecule. Yang ni lebih bagus. Molecule. Kalau covalent compound, you kena mention dia exists as neutral molecule. Maksudnya neutral molecule dia tidak ada ion. Dia tidak carry any charges. Cuba kita tengok lagi. Okay, half equation ni sama saja. Tengok apa lagi soalan yang dia boleh tanya.
process occur sama. Okay, describe briefly how to identify the presence of ion produced in the reaction. You pakai itulah sodium hydroxida tadi dah. Okay, lepas tu dia suruh buat apa ni? Using apparatus ini, lukiskan apparatus setup to show the transfer of electron at a distance. Okay, you boleh lukis. Okay, ada lagi soalan? Dia bagi pula yang ni. Dia bagi pula investigation to transfer of electron at a distance untuk tindak balas. Dia bagi equation. Dia bagi equation. Nampak tak? Dia bagi apa ni? Ini adalah dia bagi Ionic equation. yes, dia bagi ionic equation. Soalan apa dia nak tanya? Dia boleh tanya color change of iron to sulfate solution. Apa yang you Green nampak? to brown. Yes, Green to nampak yang brown. ni tukar kepada ni kan? Hmm. Okay, ni Yes. jadi ni. State the process occur. Oxidation. Oxidation. Tanya, Reaction. tengok apa? Tengok 2 positif jadi 3. 3 positif. Oxidation reaction. Calculate oxidation number. Ni tadi. Lepas tu state oxidizing agent. Siapa oxidizing agent? MnO4. MnO4 minus. NO4 minus Oh, apa? ion. Ions? Ion. Ion. Ions. Don't forget particle wajib jawab. Wajib tulis. Okay? Explain your answer based on transferring of electron. Macam mana tu? Fe2 Fe2 plus Sekarang ni dia tanya dekat awak. Electron. receive electron. State the oxidizing agent. Awak cakap tadi manganet kan? Betul. Hmm. MnO4 minus je. Tidak, minus. Okay. So dia kata explain your answer based on transferring of electron. MnO4 receive Dia buat apa? dia Dia undergoes apa? reduction. reduction. Dia Reduction. undergoes They reduction will gain by electron. Gaining electron. Receive yes, electron. by receiving ataupun by gaining electron. Yes. Baru satu markah. Markah yang kedua? From Fa Google. Tak ada awak. Fe tu tak bermain. Tak ada Dia Color undergoes change bagi dia jadi apa? Mn2 plus. jadi Mn2 plus maksudnya ion. Mn berapa? MnO4 minus. Plus. Ni. Mn7 plus. Dah apa? Dah reduce kepada 2 plus. Mn2 plus. nampak tak awak? Awak nampak tak macam mana nak dapat 2 markah tu? Ni Mn7 plus ni dia terima berapa elektron? 5 elektron. Yes. 5 Electron. elektron to reduce To reduce to and Mn2 plus. to Mn2 plus. Kadang-kadang dia bagi dekat awak apparatus macam ni. Lepas tu dia suruh buat apa? Dia suruh lukis. This one you boleh practice nanti. Dia suruh you lukis. Lukis Lepas tu dia tanya pula. The student replace dilute sulfuric acid dengan sodium carbonate solution. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Dia carbonate. Boleh kot. Sebab dia ionic. Soalan dia tanya boleh ke tak boleh? Tapi dia kata galvanometer does not show deflection. Oh, tak boleh lah. Boleh. Tak boleh. Sebab dia no free moving ion. Sebab
No, free moving ion. Sebab Kenapa apa? tak boleh? Sebab dia tak boleh flow elektron. Sebenarnya kita tambah dilute sulfuric acid tu untuk apa? Okay, sodium karbonat ni dia ada Na positif, dia ada CO3 karbonat ion. Tapi dia tak ada H plus ion. H plus ion ni kita perlu untuk buat apa? Untuk acidifiedkan potasium manganat. Ni. Maksudnya potasium manganat tu tidak kuat sebagai oxidizing agent. Kiranya no reaction je. Okay, sekarang ni YouTube tu ada iron 2 sulfate solution, ada AA. Maksudnya potasium manganat tu tidak jadi oxidizing, tidak cukup untuk menjadi oxidizing agent. Galvanometer does not show deflection, explain why. Why? Tapi patutnya dalam hal ini maksudnya terangkan mengapa. Ni soalan negeri mana ni? Pulau Pinang. Pandai betul soalan Pulau Pinang ni. Saya nak kena cek jawapan ni. Soalan Pulau Pinang bagi apa jawapan ni? Okay, tak apa. Kita tengok kenapa tak boleh. Kita tengok jawapan dia. Sekejap. Pergi kepada kejap saya cari Said. Ya, awak nak tidur dah ke? Awal lagi. Belum, awal lagi. Okay, kita tengok Penang. Penang punya soalan. Pandai Penang. Penang buat kertas satu. Penang kertas. Tadi kertas apa tadi? Ni ke? Set berapa? Kertas set 2 soalan 6. Set 1 kan? Set 1 Okay, Penang set 1 kertas 2. Set 1 soalan 5. Penang, mana Penang? Ni. Kertas 1. Macam skema dia. Soalan ni. Set 1 kata 2. Set Kertas 1. 2. Kertas 2 soalan 5. Penang. Kat sini jawapan dia patutnya kat sini. Ni. Set 1 kan? Set 1. Betul. Tu bawah tu. Edit. Cikgu ada pula. Tapi saya nak tengok jawapan dia. Bukan skema tadi. Ni bukan ni ke? Dia orang ni rajin Rajin betul Sangat rajin membantu cikgu-cikgu satu Malaysia Soalan 5, tak ada apa soalan 5? Soalan 5 kan? Soalan 5. Bukanlah, kalau ni maksudnya bukanlah. Kertas 2. Tu edit. Penang. Set 1. Edit cikgu ada orang. Bawah tu je. Ni. Bawah. Bawah lagi. Ni. Lagi. Tikit ke sini. Tu. Tu. Itu. Ni. Tapi ini kertas tu. Oh, set 1. Saya tak pastilah dia bagi jawapan ke tidak. Saya rasa tak ada jawapan ni. Tak ada I'm not sure whether ada jawapan ke tak. Okay, tak apa. Saya cari dekat Penang Okay, tak apa. Saya cari dekat Penang. Yang Penang ni kan? Terus ambil kat dia soalan dia. Okay. Kita pergi tengok dia punya jawapan dia.
Yang Banyak soalan je. teacher kaki share soalan MRSM. So teacher share soalan MRSM, dia orang bagilah soalan dia orang kan. Banyak Banyak ni, nanti tak lama lagi awak akan dapat soalan sport je, awak jangan risau. Betul lah, dia akan, nanti kan soalan ni semua keluar. Tapi walaupun you dapat soalan sport, you jangan ingat you boleh jawab sebab apa tau? Skema kita dua kan? Kita dua. Set satu. Kerana masalahnya tak masalah apa? Kalau kita tak praktis buat soalan kita memang tak boleh jawab. Macam sama je awak, tak ada apa jawapan. Tak ada pun Dia ambil soalan mana? Okay, tak apa. Saya tak pasti kenapa. Tapi saya rasalah jawapannya disebabkan oleh sodium nitrate. Dia tak ada, dia mesti, maksudnya acidified tu, kan? Acidified, kita kena pakai, bila kita pakai acidified manganate ni, potassium manganate, kita mesti pakai acid. Sebab dia nak menambahkan the stronger manganate as oxidizing agent. Tak? So maksudnya bila kita replace sodium carbonate solution, kan? Lagi satu adalah awak macam mana awak nak jawab? Kenapa? Sekarang ni kita nak explain, kita tak payah fikir apa sebenarnya. Sodium carbonate ni siapa? Kita cuma pendekatan kita, kenapa dia tak show deflection? Awak nak jawab macam mana? Katalah awak tak ada idea langsung. Tadi apakah fungsi acid sulfuric? Dia to allow movement of ion. Okay. So sekarang ni kalau dia kata tak ada deflection, kita kata apa? Does not allow movement of ion. Dah lah. Siap. Tak payah cari jawapan. Sebab fokus soalan ni, dia nak tengok kita faham tak? Sulfuric acid tu tugas dia apa? Does not allow movement of ion. Sebab itu, lagi satu jawapan. So no, apa tu? Does not allow movement Does of not ion. complete circuit. Because Yeah. Therefore, circuit is not completed. yes. Therefore, circuit is not completed. Dah habis. Boleh? Boleh. Ya, jadi awak tak perlu tahulah kenapa karbonat sodium, kenapa sodium karbonat ni tak boleh. Just jawab macam tu saja. Sebab ini soalan kebat sebenarnya. Soalan kebat dia nak tengok kita faham ke tidak konsep sulfuric acid tu. Alright. Okay. Nanti kalau saya jumpa jawapan lain, saya beritahu awak. Okay. So habislah awak tentang tu movement of electron at the transfer. Soalan seterusnya adalah tentang chemical cell. Panjang betul lah redox ni Sampai dah berapa kali dah kita punya kelas ni? Tak habis-habis lagi ni. 4 saya. Dah 4 jam dah. 4 malam.